Astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala as-salata tariqatal muttaqin wa ja'ala fiha qurrata 'ainun sayyidil mursalin wa ruknan min arkanid din wa ja'ala fiha jannatal 'ajilatil muhibbin. Assalatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati saf kepimpinan surau An-Nur yang dikasihi Tuan Imam Barisan Jawatan Kuasa, para ustaz, para jemaah yang dimuliakan, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah malam ni kita dipertemukan dengan izin Allah Ta'ala untuk kita sambung pengajian kita menggunakan kitab Zainul Insan dengan maksud perhiasan manusia, karangan dan himpunan Haji Muhammad Zain bin Haji Sarudin, wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fi darin amin. Jadi di surau kita ni, surau An-Nur, kita berhenti muka surat 27. Sebelum ni saya ada share dalam soft copy, kalau ada dalam handphone boleh tengok. Muka surat 27, harta syubhah. Tajuk yang kita bincang dulu berkaitan dengan apa? Kalau kasih ingat lagi, hukum syarak dan hukum warak. Ingat tak contoh hukum syarak dan hukum warak? Jadi hari ini kita sentuh tentang harta syubhah. Baik, lanjutan soalan. Apa yang dimaksudkan dengan harta syubhah? Biasa dengar perkataan syubhah ni kan, benda-benda yang syubhah, makanan yang syubhah, perkara-perkara yang syubhah. Apa dia syubhah? InsyaAllah kita sebut malam ni. Baik, apa yang dimaksudkan dengan harta yang syubhah itu? Maka jawapannya, harta syubhah ialah harta yang kesamaran, benda yang samar, tidak jelas hukumnya, tidak jelas. Harta syubhah ni adalah harta yang kesamaran dan hukumnya tak jelas. Sama ada dia berat pada yang halal ataupun berat pada yang haram. Baik, iaitu syak akan halalnya dan syak akan haramnya, tak sampai peringkat yakin, yakni tidak yakin akan halal dan tak yakin akan haram. Sebut dalam kuliah kita sebelum ni, yakin tu apa dah? Iaitu kepercayaan kita dengan jazam. Maknanya kita yakin 100% benda tu halal, halal lah, jelas halal. Kita yakin benda tu haram, maka haram lah dia. Adapun syak ni tak lebih. Syak ni tak lebih, yakni dia sama ada cenderung kepada yakin, cenderung kepada itu adalah halal ataupun cenderung kepada haram. Maknanya tak yakin lah. Jelas itu takrifan harta syubhah. Harta syubhah. Baik, lanjutan soalan, apakah hukumnya harta syubhah itu? Apa hukum dia harta syubhah ni? Harta syubhah ialah hendaklah dijauhkan kerana ditakuti kita akan termasuk ke dalam perkara yang haram. Hukum dia apa? Harta itu, harta syubhah hendaklah dijauhi kerana takut bimbang kita masuk pada perkara yang haram. Ini berdasarkan sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-halalul bayyinun wal haramul bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. Ini biasa dengar dah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-halal, halal itu nyata, jelas, dan haram itu jelas. Apa yang telah dihalalkan itu jelas hukum dia. Apa yang telah diharamkan itu haram, hukumnya jelas. Hadis ni pun boleh kalau setengah. Saya ingat waktu saya ngaji dulu, guru saya Dr. Bagus, Umar Al-Bagus, dia kata apa? Khutbah ni tak payah panjang-panjang. Antara rukun dia satu, dia baca ayat Quran ataupun sebut hadis Nabi SAW. Dalam khutbah tu baca hadis ni, al-halalul bayyin wal haramul bayyin. Dah habis. Nak bincang apa lagi? Halal dah jelas, haram dah jelas, nak jelaskan apa lagi? Hadis ni mengingatkan saya pada kata-kata dia lah. Adapun yang disebutkan dalam hadis ni adalah dalil kepada menjauhi perkara mushtabihat, perkara yang samar-samar ni.
Kata Rasulullah, halal itu nyata dan haram itu nyata, dan di antara keduanya ada beberapa perkara yang syubhah, perkara yang kesamaran, yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Sambungan hadis dengan maksud, dan barang siapa memelihara dirinya daripada syubhat, maka ia menyelamatkan kehormatannya dan agamanya. Dua benda ni, menjauhkan perkara syubhat ni menyelamatkan kehormatan dan agama dia. Dan barang siapa terjatuh dalam perkara syubhah itu, maka ia terjatuh ke dalam yang haram, seperti gembala yang mengembala ternakannya, dan ternakannya hampir pada keliling tempat tegahan, yang mana ia hampir jatuh ke dalamnya. Maka sebagai hamba, sebagai umat yang berpegang kepada hukum syarak dan hukum warak, maka jauhlah perkara syubhah ni, kerana dia samar, tak pasti, dan bimbang jatuh kepada perkara yang haram. Ini dalil kepada hukum harta syubhah. Berapa bahagian manusia ini menurut pendapat Imam Ghazali dalam bab harta syubhah ni? Ada berapa golongan manusia ni? Menurut Al-Imam Al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, bahawa manusia itu dapat dibahagikan kepada 6 bahagian. Ada jenis 6 ni berkaitan dengan menerima pemberian daripada orang. Yang pertamanya, manusia yang tidak diketahui akan halnya, tak kenal dia. Adakah dia ni orang soleh ataupun orang fasik, sama dia orang baik atau orang yang buat dosa. Tak tahu dia ni siapa ni. Maka pemberiannya itu menurut syarak adalah harus dimakan. Boleh. Dari segi hukum syaraknya, kalau orang tu kita kenal, tak pasti dia orang soleh ataupun dia orang fasik, maka kalau pemberiannya itu daripada hartanya tu, hukum dia harus kita ambil, terima sahaja, ya? Tetapi bagi orang warak, orang yang ihtiyat, yang berhati-hati, yang nak masuk dalam perut ni, dia berhati-hati ni nak terima pemberian orang ni, ini orang warak, Sebab warak ni dia bukan pada penampilan kita, bukan pada pakaian kita yang sederhana, yang mungkin kurang daripada orang, tak. Warak ni lebih kepada tindakan kita ni, hati-hati kita dalam perkara-perkara yang tak pasti ni. Maka bagi orang yang warak, pemberian itu sunat dijauhi, dapat pahala. Sunat jauh. Jika tidak menyakitkan hati, syaratnya jangan sampai orang tu sakit hatilah. Orang tu bagi, kita tak kenal dia, kemudian kita menolak pemberian dia, akhirnya menyebabkan dia sakit hati, maka taklah membawa kepada hukum sunat lagi. Kita terima, harus terima. Dalam pada itu, jika penolakan itu boleh menyakitkan hati orang itu, maka tidak sunat baginya berbuat demikian, dan terkadang lazim ia menerima dan makanlah kerana menyukakan hati manusia. Jelas, walaupun satu orang tu dia berpegang kepada hukum warak, tetapi lebih daripada tu agama ajar jangan sampai putus silaturahim, jangan sampai menyakiti hati orang. Itu lebih besar lah daripada kita jaga hati-hati sangat ni. Jangan sampai orang kecil hati dengan tindakan kita, sebab kita pun tak kenal dia, tak tahu dia ni orang baik ke orang tak baik, kita tak tahu. Bila dia bagi pemberian tu, hukum syarak kata harus terima, ambil. Hukum warak kata sunat jauh, pasal tak pasti. Tetapi kalau dengan syaratnya cara yang baik, jangan sampai orang tu sakit hati. Jelas, Yang keduanya, golongan manusia yang diketahui akan salehnya. Jelas orangnya baik, tak tinggal, tak buat perkara fasik, tak buat dosa-dosa yang kecil berterusan, dia pakai seluar pendek berterusan, dia buka aurat dia tak buat macam tu. Dia satu orang yang ialah orang saleh, maka halal dimakan harta pemberiannya dan tidak sunat ia dijauhi. Bahkan orang yang menjauhinya semata-mata kerana was-was, maka orang itu bukan warak. Dia jelas orang baik, orang soleh, maka tak perlulah kita nak selidik. Dan sekiranya kita selidik pun, kita kata kita pegang pada hukum warak tadi kerana was-was, dan terkadang perbuatan sedemikian itu adalah maksiat, bahkan haram jika ia menyakiti hati. Sampai peringkat tu agama ajar kita, dia boleh jatuh haram dan jatuh kepada perkara yang Tuhan larang, tu maksiat. Dan seolah-olah jahat sangka kepada orang yang soleh itu. Ada setengah orang tu dia agak jumut sikit lah,
atau rigid kot kita kata. Dia was-was tu tinggi sangat kan. Kadang-kadang bila dia was-was tu, mulut dia tu keluar perkataan. Dia akan sebut pada kawan tu, orang ni dia kesebut benda-benda yang tak elok lah, menyakitkan hati orang. Ada orang macam tu, jenis macam tu dia ada. Dia mulut dia lebih cepat daripada pemikiran dia. Yang penting diri dia, sedangkan hati orang lain dia tak jaga. Ini hati-hati. Ini yang kedua, orang soleh, maka hukum dia adalah halal kita terima dan tak sunat kita nak selidik dia. Terima sajalah. Adapun dia orang warak, dia pegang pada hukum warak, tetapi jika perbuatan tersebut sakit hati orang, maka boleh jatuh haram dan perbuatan itu dikira sebagai maksiat. Yang ketiganya, golongan manusia, kata Imam Ghazali, manusia yang diketahui masyhurnya sebagai orang zalim, terkenal dia, maklum, kenal dia orang jahat ni, orang zalim, memakan riba hingga diketahui bahawa segala hartanya adalah haram atau kebanyakan hartanya itu adalah haram, maka hukumnya adalah haram memakan harta pemberian orang itu. Haram. Masyhur, terkenal, dimaklum oleh awam, orang tahu dia ni orang jahat, orang zalim, hartanya harta yang zalim, dia pula makan rasuah, makan riba, maka segala harta tu diketahui pula harta yang haram, maka pemberiannya itu adalah haram dimakan hartanya. Ini bukan lagi hukum warak ni, hukum syarak. Yang keempatnya, manusia yang diketahui bahawa kebanyakan hartanya adalah halal, sebahagian hartanya halal dan sebahagian hartanya haram. Apa contoh dia? Seperti ia mendapat harta pusaka. Dia ada harta ni daripada pusaka mak atau pusaka harta daripada ayah mak dia. Halal tak harta pusaka yang kita sebut ni? Yakni yakin akan harta yang halal. Contoh dia harta pusaka, ingat lagi tak? Harta mengambil daripada hutan seperti pohon atau kayu. Kita bincang dulu, hak kawan kita tanya, durian orang tanam boleh ambil tak? Maka kalau tak ada miliknya, kita boleh ambil, tetapi kalau ditanam oleh orang seseorang, maka kena minta izin lah kepada orang tu. Itu adabnya lah, akhlaknya. Maka di sini dia bagi contoh apa? Sebahagian hartanya halal dan sebahagian hartanya itu adalah haram. Apa yang haram tu? Dia mendapat harta daripada berjudi. Macam sahabat kita tanya itu, kalau orang tu berjudi ke ataupun ambil judi, dia menang judi, dia bayar hutang, maka perbuatan kita menerima duit itu adalah perbuatan bersubhat atas perkara haram. Maka ini adalah perbuatan yang berdosa. Jelas dia ambil daripada harta judi. Kita nak selesai bahagian kita, nak senang kita, tetapi kita maklum dan kita tahu bahawa harta itu adalah harta daripada harta yang haram, maka hukumnya haram, seperti kita sebut pada perkara yang kedua tadi. Sekalipun dengan tujuan untuk melunaskan hutang. Baik. Pada syarak yang tadi ni, sebahagian hartanya halal dan sebahagian hartanya haram. Orang ni ada dua sumber pendapatan dia. Maka pada hukum syarak apa, ingat lagi syarak? Secara ringkas makna syarak. Syarak ni maknanya hukum Allah. Secara umumnya maknanya hukum Allah. Baru ni kita khutbah tajuk apa? Syariat kan? Ingat tak tajuk syariat? Panjang lebar, kelelap semua. Cerita tentang syariat tu cantik tuan-tuan, huraian dia cuma agak panjang sikit kan? Agak berjela sikit, jadi orang pun agak pusing-pusing sikit kan? Tapi sebenarnya kalau baca, kita akan lebih faham lah. Dengan penulisan dan pembacaan tu kita lebih faham. Dia bahagikan syariat ni apa dia, tujuan dia untuk apa. Maka secara umumnya syariat ni hukum Allah. Hukum Allah kepada semua nabi, daripada Nabi Adam sampailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun hukum kita adalah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mansuhnya, turunnya Al-Quran memansuhkan syariat, hukum-hukum pada kitab-kitab yang terdahulu. Maka kita ni umat Nabi Muhammad, kita ikut syariat yang telah ditentukan kepada umat Nabi Muhammad SAW sahaja. Kita tak ikut syariat umat yang terdahulu. Baik. Maka sebahagian hartanya halal dan sebahagian hartanya haram. Pada syarak, hartanya itu tidaklah haram dimakan jika ia memberi. Bahkan pemberian itu adalah halal. Hukum fiqah dia harus terima. Harus terima. Tidaklah haram jika dimakan.
Tetapi pada orang yang wara', yang berhati-hati, ihtiyat, tak mau terjerumus kepada perkara yang haram, tidak mahu mengharamkan sesuatu perkara yang jelas halalnya dan tidak mahu menghalalkan sesuatu perkara yang jelas haramnya. Itu antara takrifan kepada ihtiyat yang hampir kepada wara' ni. Bagi orang yang wara', yang berpegang pada hukum wara', harta yang sedemikian, harta apa tu? Harta yang sebahagian harta orang tu halal, sebahagian hartanya haram. Halal dia dapat harta pusaka. Haramnya dia bagi contoh apa tadi? Riba, berjudi. Maka dari segi hukum syarak boleh, harus terima. Adapun dari segi wara', harta yang sedemikian itu jika diberi kepadanya adalah dijauhinya. Elakkan menerima pemberian daripada orang yang sedemikian rupa. Kalau raya Cina orang bagi ampau, ambil tak? Ampau biasa berapa dalam dia? Saya tak pernah ambil ampau. Berapa dia bagi? Dia RM10 kot. Warna merah RM10 budak-budak dia bagi. Kalau dia buat tarian singa ke naga kat depan rumah dia tu, tak kira bangsa apa dia bagi depan tu, bagi RM10. Okey. Jadi faham tak, nampak tak kedudukan dia tu? Mana kalau berpegang pada ihtiyat, hati-hati, kita tak gunalah dia tu. Tak gunalah. Tapi dari segi hukum wara' dia boleh. Boleh terima. Yang kelima, tadi berapa sebut Imam Ghazali sebut 6 tak? Ni yang kelima. Manusia yang tidak diketahui akan halnya, tetapi ada dilihat padanya alamat orang yang zalim. Ada tanda-tanda. Alamat ni tanda lah, tanda orang zalim. Padanya ada jelas, ada tanda-tanda orang zalim. Contoh dia apa? Seperti ia memegang ayam sabung yang digunakan untuk berjudi di tempat perjudian. Ni beranang tak ada kot. Ada beranang. Dia ni kita tak tahu hal dia, tapi dia ada pegang ayam sabung. Tahu ayam sabung? Di pantai timur ada lagi tak? Orang Kelantan ada lagi? Ada lagi. Ada negeri-negeri tertentu ada. Ayam sabung ni dari segi undang-undang salah tak? Undang-undang civil kita salah tak? Salah. Dia jatuh pada akta judi terbuka. Judi terbuka, apa nama dia? Akta rumah judi terbuka. Rumah judi terbuka. Ayam sabung Kalau dia main seorang-seorang dalam bilik tu orang tak tahu ikut dia lah. Tapi kalau dia ayam sabung ni biasa terbuka lah. Sebab tu dalam undang-undang dia ada peruntukan dia kena charge, boleh kena charge lah perbuatan tu. Dari segi Islam tu judi lah, sebab dia memegang ayam sabung yang digunakan untuk berjudi. Ayam sabung ni macam mana ending dia saya tak tahu siapa ending ayam sabung ni yang mati ke yang dah tak ada upaya dah. Yang lari tu kira kalah lah. Tak adalah sampai mati kan, taji tu kan. Maknanya yang kalah tu pertaruhan dia burn lah, betul. Judi lah tu, dia pertaruhkan biasanya 6,000, banyak. Satu pertandingan tu paling minimum rasanya kalau yang tinggi sikit dalam 6,000, pertengahan 6,000 lah, tu yang championnya lah. Tu banyak sebenarnya ayam sabung ni. Sebab tu bukan permainan yang senang orang nak tinggal ni. Dia elok jaga petua-petua, dia jaga ayam tu, menang ayam dia boleh buat duit. Dia lawan kampung ni, dia lawan champion. Maka banyak ni. Maka ada tanda dia orang zalim pasal dia pegang ayam sabung ni yang digunakan untuk berjudi di tempat perjudian. Dalam agama jelas haram. Dalam undang-undang dunia kita juga ada larangan dia lah. Akta rumah judi terbuka. Maka alamat itu menunjukkan bahawa hartanya adalah haram. Maka wajib dijauhi hartanya itu, dan jangan dimakan harta pemberiannya kecuali sesudah diperiksa dan didapati ada alamat yang menunjukkan bahawa hartanya itu halal, maka barulah ia harus dimakan. Jangan kalau ada alamat dia orang zalim, contoh dia ni satu orang yang berjudi dengan menggunakan ayam sabung. Ayam sabung, ketum haram tak? Ketum dari segi undang-undang kita dia apa? Akta racun Dia jatuh akta racun kan. Dia bukan arak lah.
Dari segi undang-undang dunia pun haram. Tapi kalau disalahgunakan menyebabkan rosak akal tu, dia jadi tu haram lah ketum ni. Orang dulu-dulu duduk minum pasal untuk tenaga, kerja bendang, kerja berat pagi-pagi kan. Itu contoh je lah, contoh. Ni tak sebutlah ketum dalam ni tuan-tuan. Kitab ni tak sebut ketum. Dia kata ayam sabung. Ayam sabung. Jelas kalau nampak tanda zalim tu, wajib jauh. Tetapi setelah diperiksa dan didapati ada tanda-tanda menunjukkan hartanya itu halal, barulah ia harus dimakan. Ini yang kelima. Yang keenam, kata Imam Ghazali, manusia yang dilihat ada padanya alamat yang membawa kepada fasik. Fasik ni orang yang berbuat dosa lah. Seperti ia melihat perempuan yang bukan mahramnya. Kalau mata kita panggil mata keranjang. Lagi istilah apa? Orang mata jenis tengok orang perempuan ni, mata keranjang, mata apa lagi? Semua ni mata wali semua ni. Ni mata wali, orang tak boleh nak urai dah ni. Mata keranjang, mata perempuan, tak tahulah ikutlah istilah apa pun. Tanda orang fasik tu, dia suka melihat perempuan yang bukan mahramnya. Kalau duduk ramai-ramai, lalu perempuan depan tu, mata dia tengok, lepas tu mulut dia cakap bukan-bukan. Atau ia memakai emas, lelaki yang memakai emas. Ini fasik lah, dosa kan pakai emas lelaki. Pakaian bagi lelaki, kalau emas tu haram, haram hukum dia. Atau kain sutra pun haram bagi lelaki. Ini tanda-tanda orang fasik lah ni. Atau ia meninggalkan sembahyang, ini jelas. Yang mana kesemuanya itu adalah alamat fasik. Kita taklah kata kau ni orang fasik. Kita nak kata ini tanda-tanda orang fasik ni buat ni. So janganlah tinggal sembahyang. Itu tanda-tanda orang fasik. Janganlah ni pakai emas ni orang fasik. Jadi itu nasihat cara begitulah. Janganlah kita terus hukum dia. Dia nak berubah juga kan. Tegur dia bagi dia nampak hukum tu, baru dia faham. Tu tanda-tanda fasik lah tu. Maka hendaklah, sebab orang fasik ni kalau kita jatuh dia hukum fasik dia boleh sampai tak boleh jadi wali. Sampai peringkat tu. Tu yang kita tak mahu tu. Kata tak sah kahwin pasal ayah kau ni fasik ni. Pakai seluar pendek, buat mendedah aurat, pakai rantai, kan. Jadi dia bila jatuh fasik ni, dia boleh jadi hukum yang berat lah dari segi hukum untuk menjadi wali. Dan hendaklah diperiksa akan orang itu jika diketahui bahawa hartanya itu adalah daripada usaha yang halal, orang yang ada tanda-tanda tadi tu. Tapi bila dicek rupanya usaha dia tu sumber pendapatannya halal, contoh dia harta pusaka ataupun hasil daripada cucuk tanam dia, maka hukumnya adalah halal dimakan hartanya. Dan jika tidak diketahui akan halnya, maka menurut Imam Ghazali bahawa harta orang itu adalah halal. Ada orang kalau pergi kedai sebarangan dia tak makan. Kalau dia kenal orang tu, orang ni tak pernah tengok masjid tu, aku tak mau makan dia jual. Ada tak orang macam tu? Ada. Tak pernah tengok, tak pernah pergi masjid, tak semayang. Dia tuduh tak semayang pula. Dia tuduh kawan tu tak semayang, dia pun tak mau pergi. Dia kata nak makan apa ni? Orang tak semayang masak. Tak. Jadi kalau ada tanda alamat orang ni, antaranya kita kata apa? Tak semayang, meninggalkan semayang. Dia tak tinggal semayang, kita nampak ke? Tak tahu kan? Tak pasti pun, kita syak je, bukan yakin. Kita tak yakin, kita syak saja. Maka dalam keadaan ini, ketahuilah kita apa kita nak buat ni. Jika diketahui bahawa ataupun dia kata, kalau orang-orang macam ni, kita selidik dulu. Kalau diketahui hartanya adalah usaha yang halal, kalau orang meniaga, maknanya daripada sumber perniagaan dia lah, dia meniaga makan, sumbernya halal, maka hukumnya harus halal untuk dimakan hartanya. Cuma balik pada hukum warak tadi lah, berhati-hati kan. Tapi warak tadi pun jelas dah, bila dia selidik benda tu halal, maka haruslah, harus boleh makan, tak ada masalah. Baik, selesai tu 6 golongan manusia yang kata Imam Ghazali bahagian-bahagian manusia dalam perkara berkaitan dengan pemberian harta syubhah ni, harta yang tak kenal, tak tahu, samar-samar ni. Baik, perkara yang ke-12 muka surat 29.
Apakah sikap kita sesudah mengetahui akan perkara-perkara yang diterangkan tadi? Semua yang kita bincang daripada kuliah sebelum ni, termasuklah kuliah pada hari ni, tajuk harta syubhah ni. Apa sikap kita orang Islam ni? Akhirnya kita nak buat apa? Apa stand kita ni? Apa pendekatan kita? Kata pengarang kitab, hendaklah bersungguh-sungguh mencari akan harta yang halal bagi memelihara diri daripada maksiat. Itulah kesimpulan dia. Kita ni dituntut untuk mencari yang halal. Wajib kita menuntut mencari sesuatu yang halal. Maka bersungguh-sungguhlah mencari akan harta yang halal. Untuk apa? Untuk pelihara diri kita daripada maksiat. Maksiat apa ni? Maksiat dari segi satunya anggota zahir perut kita. Tajuk yang kita masuk nanti, anggota perut lah. Baik, lanjutan soalan. Setakat mana anggarannya memakan harta yang halal itu? Bila kita ni dituntut cari yang halal, sebanyak mana harta halal kita nak cari ni? Hidup kita ni yang tak tahu berapa Allah dah bagi baki, umur kita tak tahu. Saya pagi tadi selesai majlis urusan jenazah sepupu saya, kakak, peringkat kakak lah, sepupu. Kita minta pada Allah Ta'ala sampaikan kita bulan Ramadan kan. Tetapi qadar Allah telah menakdirkan. Kita beriman kullun min indillah. Katakan bahawa segala yang baik atau buruk itu datang daripada Allah. Suka tak suka, hajat tak hajat, rancang tak rancang, bila Allah kata sampai masa dia, sampailah. Tak sempat Ramadan pun tak sempat Ramadan. Itu ketentuan Allah yang kita wajib beriman. Jadi kita pun tak tahulah dalam hidup kita ni, kita duk puluh cari harta ni. Agama kata cari harta halal ni sampai peringkat mana anggaran dia. Baik. Jadi harta tu kita nak makan kan? Harta tu kita nak gunakan harta tu. Kata pengarang kitab, memakan harta yang halal itu hendaklah sederhana. Sederhana sahaja. Yakni janganlah terlampau kenyang. Kerana terlampau kenyang boleh membawa akibat-akibat berikut. Ada orang dia sanggup, kalau dia ada motor besar, kadang-kadang tak salah pun, kita tak kata. Kadang breakfast dia di Semenyih, kan dia punya lunch tengah hari dia di Muar. Kemudian dia lajak jalan-jalan kat Muar kan, sekali dia nak dinner makan malam, dia lajak pergi turun ke JB. Hebat tuan-tuan. Sekali kan dah kenyang, alhamdulillah balik lah. Pasal motor dia laju kan, dia boleh pergi. Orang suka makan kan. Pula orang sekali ni kalau dah trending kan, dah jadi benda tu viral, tempat makanan, sekali satu hari dia boleh harung 2-3 tempat. Salah ke? Tak salah kita kata. Cuma bila kita kata berkaitan dengan makan ni, kata pengarang kitab kita ni, sederhana sahajalah. Bersederhana. Bersederhana. Yakni janganlah terlampau kenyang. Kerana terlampau kenyang itu boleh membawa akibat. Apa akibat dia? Pertamanya mengeraskan hati. Bila terlalu kenyang, kata ulama, boleh mengeraskan hati. Yang keduanya mengurangkan faham. Dia jadi lembab sikit. Pemikiran kita ni tak cerdas. Sebab akal yang cerdas datang daripada jasad yang cergas. Maksudnya badan yang sihat. Bila terlampau banyak makan ni, biasanya dari segi sains kesihatan ni, dia obesity lah. Bila orang yang, bukan nak kata orang obes lah, tapi nak ceritanya, dia akan mendatangkan badan kita jadi tak sihat. Jadi pemikiran kita pun, sebab badan tak cergas, maka kita punya pemikiran juga tidak cerdas. Ni kata-kata pepatah Arab lah. Yang ketiganya membatalkan hafazan. Sungguh, sebab itu ada beberapa amalan di madrasah tahfiz ni. Kalau anak murid yang dia ambil itu badan dia besar tuan-tuan, dia tak bagi balik kampung. Syarat nak balik kampung tu, budak tu dia kena kurang berat badan dia, baru dia boleh balik ke kampung. Sebab bila terlalu badan yang terlalu besar ni menyebabkan kurang hafazan dia. Ini amalan sebahagian daripada guru-guru tahfiz kepada pelajar-pelajar dia lah. Antaranya satu contoh dia macam saudara saya lah, anak buah dia tu tak boleh balik lah, sebab guru dia kata, mudir dia beritahu kena kurus dulu, kena kurang berat badan dia dulu, sebab badan dia terlalu besar bagi umur dia kan. Jadi tu boleh menyebabkan, antara contoh dia, mengurangkan faham dan membatalkan hafaz. Sebab itu
Eloklah jaga kesihatan tu untuk menguatkan hafazan. Antaranya lah, taklah kata semua orang yang ustaz tu imam besar tu, hafiz tu ustaz kata dia tak hafal. Tak, bukan maksud tu, bukan. Secara umumnya begitulah dari segi kesihatan badan ni. Dan kemudian yang keempatnya, memberatkan anggota daripada berbuat ibadah. Ni bulan Ramadan, contoh yang terdekat ni. Buka puasa bila terlalu kenyang, agak-agak tarawih kita ni kualiti dia macam mana? Betul tak? Sebab tu antara tips tarawih yang cemerlang adalah bersederhana ketika berbuka puasa. Sebab apabila kita terlalu banyak makan, menyebabkan terputusnya antara asyam dengan siam dan qiyam. Ini ulama sebutlah. Yang boleh memisahkan di antara siam, puasa pada siang hari, dan qiyam pada malam hari adalah makan yang terlalu banyak, terlalu kenyang. Sungguhlah. Betul tak? Bila kita dah terlalu berat badan kita, perut dah terlalu kenyang, menyebabkan serba-serbi jadi berat, jadi malas, jadi kita letih dan sebagainya, nak tidur dan sebagainya, menyebabkan memberatkan anggota daripada berbuat ibadah. Semayang tak tarawih malam tu? Semayang. Tapi tu imam dah bangun, dah baca surah, baru dia bangkit nak ikut imam tu. Dia punya nak delay tu kan, nak lambat daripada imam. Ada orang macam tu. Salah ke? Tak kata salah kat dia, tapi nak bagi tu berat lah tu, berat. Sedangkan qiyamul lail tu, mendirikan malam tu, kita nak buat sungguh-sungguh. Untuk nak buat bersungguh-sungguh, sebab dia bukan selalu ada tu. Ibadah tarawih ni bulan Ramadan je ada, bulan lain tak ada tarawih, melainkan witir. Ini contoh memberatkan anggota daripada buat ibadah. Bila buka puasa terlalu banyak, menyebabkan berat badan, malas, lembab pergerakan, mengurangkan hafaz, mengeraskan hati, mengurangkan faham. Kelima, memberatkan anggota daripada menuntut ilmu. Ini pun satu kesan lah. Bila dah terlalu kenyang, akhirnya tak ada apalah, majlis ilmu ni pun kita tak boleh nak duduk lama. Dan membawa segan ni bahasa utara ni, dia kata malas. Segan ni orang kita segan apa? Malulah. Kalau di utara dia panggil penyegan. Ni penyegan ni bukan, jangan perasan lah dia nak puji kita pemalu, lelaki pemalu, tak. Dia nak kata kita ni pemalas. Ni penyegan lah. Penyegan ni bukan lelaki yang sopan santun, bukan. Ini lelaki pemalas. Dia kontra kan, maknanya sangat-sangat kontra. Ada orang dia kalau dia balik Selangor ke, kalau dia tak biasa orang utara, dia akan kata, dia puji aku lah, aku ni orang yang sopan santun kot, pemalu. Pemalas, dah pukul 9 tak bangkit lagi kan. Baik, membawa segan, akhirnya jadi malas pada mutalaah, membaca kitab. Ini kesan seterusnya, menyebabkan kita pun malas nak mutalaah, nak ulang kaji kitab ni, nak baca kitab. Dan yang ketujuhnya, menggerakkan syahwat kepada perempuan. Sungguh, menggerakkan syahwat kepada perempuan. Sebab dia membekalkan tenaga. Makan yang kita masuk ni, dia akan menjadi tenaga, dan satunya akan membentuk air mani. Bagi lelaki dari segi sains wallahu alam, tapi nak ceritanya, maka hormon kita ni akan bertindak balas, menyebabkan terangsang syahwat kita tu. Maka orang yang baik makan ni, syahwat dia tinggi ya. Syahwat ada tinggi. Baik, lanjutan soalan, apakah akibatnya memakan harta yang haram? Memakan harta yang haram itu adalah maksiat, dan nerakalah balasannya. Aliyazubillah min zalik. Sebab apa Nabi kata, kullu lahmin nabati min haram fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh daripada makan yang haram, maka nerakalah yang lebih utama baginya. Hadis yang Nabi sebut, kita beriman. Apa saja yang masuk dalam perut kita ni, hati-hati apa sumber pendapatan kita. Kalau dia haram, jaga-jaga. Setiap daging yang tumbuh daripada makanan yang haram tu, esok dia jadi bahan api neraka lah. Dia jadi tempat sambaran api neraka, menjadi bahan bakar untuk api neraka. Jadi mudah-mudahan kita dan zuriat keturunan kita tak termasuk daripada keturunan ataupun golongan yang makan daripada harta yang haram, insya-Allah. Baik. Dan Imam Ghazali berkata bahawa ibadah dan ilmu pengetahuan berserta dengan memakan yang haram adalah seperti membuat rumah di atas tahi. Ini perumpamaan yang keras kepada kita lah. Apa dia kata? Saya ulang balik. Ibadah dan ilmu pengetahuan berserta dengan memakan yang haram, ibarat dia apa? Membuat rumah di atas tahi, najis. Orang ni buat ibadah, semayang,
Orang ni buat apa lagi? Alim, ada ilmu, dia lagi sedekah, buat baik, tapi masa yang sama dia makan harta yang haram. Apa perumpamaannya? Sangat kontradik, sangat berbeza, sangat jauh, iaitu membuat rumah ni dinisbahkan sebagai satu tempat perlindungan, maknanya tempat yang baik, tetapi malangnya rumah tu dibina di atas tahi, di atas najis. Itulah perumpamaan kepada orang yang ada ilmu, perumpamaan kepada orang yang buat ibadah, buat amal soleh, masa yang sama makan benda yang haram. Jadi kita rasa macam satu tamparan kepada diri kita kan. Aku ni sembahyang, aku ni baca Quran, tapi masa sama rupanya aku ni makan daripada sumber yang haram. Kata ulama, dia kata apa? Imam Ghazali kata seolah-olah buat rumah atas tai. Kita kata macam itulah. Untuk diri kita, kita reflect benda tu supaya kita jauhkan. Kita jauhkan perkataan. Wallahu a'lam. Baik, kita masuk sedikit kemaluan. Apakah peranan kemaluan itu? Muka surat 30. Peranan kemaluan. Ini satu daripada 7 anggota zahir yang kita nak sebut dalam kitab kita ni. Awal pengajian kita 7 anggota zahir. Sekarang ni, malam ni kita masuk anggota kemaluan. Kemaluan ni termasuk 7 anggota zahir yang boleh jadi pahala pada kita atau boleh jadi maksiat kepada kita. Peranannya terkadanglah di dalamnya ada perkara-perkara. Apa dia? Yang pertama, kemaluan ni peranan dia adalah kelazatan. Ni kita maklum, kelazatan. Yang keduanya mengekalkan keturunan. Mana dengan kemaluan itu maka terlahirlah zuriat-zuriat keturunan kita, anak-anak kita, cucu cicit kita. Hak kita hari ni pun atas keturunan dan zuriat daripada mak ayah tok nenek kita dululah, asbab dia daripada Allah Ta'ala juga. Baik, jadi yang pertama kelazatan, iaitu syahwat. Yang keduanya adalah mengekalkan keturunan, dapat zuriat, dapat keturunan. Itu peranan umum bagi kemaluan lah. Daripada apa kemaluan itu dipelihara? Nak jaga kemaluan ni daripada apa ni? Lelaki dan perempuan. Yang pertamanya, ia dipelihara daripada tiap-tiap yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Seperti Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 5-6, Allah kata wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakas aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Ini kata Allah Ta'ala. Dan mereka yang memelihara akan kemaluan mereka, kecuali kemaluan itu digunakan ke atas isteri mereka atau hamba sahaya mereka. Ini hukum yang telah dimansuhkan. Maka mereka itu tidaklah dicela oleh syarak. Maka kemaluan itu hanya dihalalkan kepada yang halal sahaja, yang dibenarkan syarak sahaja, antaranya isteri. Tu kemaluan itu dipelihara daripada perkara yang haram. Baik, bagaimana caranya nak pelihara kemaluan itu? Cara memelihara kemaluan itu adalah dengan berkahwin. Ni cara yang Nabi suruh, hukumnya sunat. Kahwin lah secara halal menurut kehendak syarak. Sebab tu Nabi pernah sebut kepada pemuda kan, dalam sebelum tu ketika mensyarahkan hadis, Nabi kata apa? Kullu amali ibni adama yudha'af. Setiap amalan anak Adam ni, umat Nabi Muhammad ni, digandakan. Sebanyak mana gandaan pahala yang digandakan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hasanatu bi asyri amsalha ila 700 dha'f. Setiap kebaikan kita ni, khususnya umat Nabi Muhammad, digandakan 10 hingga 700. Banyak ganjaran pahala yang digandakan hanya untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain, ganjaran pahala tu berganda-ganda, tak disebut secara tafsil berapa ganjaran pahala dia. Adapun amalan-amalan soleh kita buat ni, ada ganjaran pahala yang Allah sebut dan Nabi sebut secara spesifik. Contoh, Nabi kata 27 darjat sembahyang jemaah, 21, 25. Itu antara ganjaran pahala yang disebut secara spesifik. Nak azan dulu tuan? Silakan. Jadi kita sambung sedikit akhir ni perbincangan tentang anggota zahir kemaluan ya. Baik, antara perintahnya untuk memelihara kemaluan daripada melakukan maksiat adalah dengan berkahwin. Sebab tu dalam hadis yang kita bacakan tadi, antaranya Nabi sebut pada awalnya setiap amalan cucu anak-anak Adam ini, khususnya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, digandakan pahala. Satu amalan tu digandakan 10 hingga 700. Banyak sekali.
Kata ulama dua je lah yang membezakan gandaan pahala antara seseorang manusia dengan manusia yang lain. Yang pertamanya adalah dalam ketika mana dia melakukan kesabaran dalam perkara taat. Ada orang Allah uji dia lah. Dia satu orang yang Allah bagi rezeki dia masa lapang, Allah rezekikan dia kesihatan, dia tak ada masalah. Contoh, kalau kita ambil contoh yang terdekat, dia datang ke masjid, dia datang sembahyang jemaah dalam keadaan badan dia sihat, masa dia lapang. Ada lagi satu orang Allah uji dia dengan sedikit susah, kesihatan dia tak berapa sihat badan dia, ataupun diuji dia dengan masa yang sempit. Orang balik kerja pukul 5 dah sampai rumah, tapi dia balik kerja lagi 20 minit nak maghrib baru dia sampai. Tapi dia memilih untuk mujahadah sedikit, dia lawan ujian-ujian tu, dia siapkan diri dia dan dia datang masjid. Maka di antara kedua hamba Allah Ta'ala ni, pasti Allah ganjar pahala dia. Orang yang datang dalam keadaan dia senang, sihat dan sebagainya, Allah ganjarkan pahala dia. Tetapi bagi mereka yang sabar dalam melakukan taat, maka digandakan pahala tu. Itu kita reflect diri kita, jangan tengok orang lain. Kalau kita rasa kita diri ni sentiasa diuji dengan sedikit ujian masa, ujian kesihatan, dan kita mengambil pendekatan mujahadah, lawan sikit, susah payah sedikit untuk terus kekal dalam taat tu, mudah-mudahan Allah menggandakan pahala lebih daripada yang sepatutnya. Contoh dia, bila Nabi sebut datang jemaah 27 kali darjat pahala kita, tetapi disebabkan sabar kita dalam taat, mujahadah kita dalam buat taat, maka digandakan, insya-Allah, mudah-mudahan. Itu satu motivasi juga pada kita sebenarnya. Sebab kita ni, saya tuan-tuan masing-masing orang-orang golongan umur yang 40, 50 masih bekerja ni, ujian tu lah. Dia tak ada ujian lain, ujian masa, ujian komitmen kerja dia, ujian kesihatan sikit-sikit lah kot. Mungkin ada orang dia sembahyang duduk, kuat sikit dia bangun, tak kuat sikit dia duduk. Yang keduanya, kata ulama, bergantung pada keikhlasan dia buat amalan tu. Kalau dia buat sedekah dia, satu orang sedekah tapi ada sedikit kat hati dia tu, dia sedekah ni pasal nak dapat sedikit perhatian daripada orang, maka bimbang sedekah dia tu pahala dia kurang lah. Dapat ada pahala sedekah, insya-Allah dapat. Pasal apa? Dia sedekah, tolong orang, bantu orang, dia dapat pahala. Tapi ada satu orang hamba Allah, dia sedekah ni betul-betul kerana Allah Ta'ala, bukan atas sebab perhatian. Kadang dia sedekah orang tak tahu pun dia yang tolong benda ni. Hak taja 30 hari Ramadan ni, 10 hari tu dia tak ada orang tahu, dia tulis hamba Allah aja. Nampak tak? Tak ada orang tahu hamba Allah. Banyak hari ni, berapa hari dia taja, di 5 hari betul-betul hamba Allah ni taja. Tak ada orang tahu melainkan Allah Ta'ala aja tahu. Ataupun paling kurang pun bendahari je lah kot tahu kan. Itu pun dia kata jangan beritahu orang lain. Itu pun dah nampak macam ada sikit-sikit. Tapi kalau boleh tak beritahu langsung lah. Kita bagi analogi lah. Jadi antara dua golongan ni, dua-duanya insya-Allah Allah bagi pahala. Tetapi disebabkan ikhlas dia bersedekah, berbeza dengan kawan tadi, dia ada sedikit lah kat hati dia tu perhatian orang lain, nak tunjuk dia ni ada sikit lah bagi. Jadi ada membezakan. Itu membezakan antara gandaan pahala. Maka di hujung hadis tu Nabi sebut banyaklah, antaranya mulut orang puasa ni lebih wangi di sisi Allah, iaitu daripada wangian kasturi. Ada ini disebahkan di sisi Allah Ta'ala lah. Ataupun yang keduanya, antara disebutkan kegembiraan bagi orang berbuka puasa ni ketika berbuka dan juga ketika bertemu dengan Tuhan dia. Apa maksud berbuka ni, kata ulama, bukan semata-mata gembira dengan menu makan tu semata-mata, tetapi kerana setelah kita melaksanakan tuntutan wajib kita berpuasa, maka pada waktu berbuka itulah adalah waktu yang tidak tertolak doa kita. Orang yang puasa doanya tak tertolak kan. Nabi kata apa? La syaktu fihinna, tidak ada sebarang keraguan padanya. Apa dia? Iaitu doa orang yang berpuasa sehingga dia berbuka puasa. Maknanya tak tertolak doa orang macam ni. Jadi kalau boleh tahun ni, saya dan tuan-tuan kita sama-sama perbaiki sedikit. Kalau mungkin sebelum ni, waktu dekat-dekat berbuka puasa tu kita leka kan. Kita mungkin duduk seronok tengok cerita, ataupun kita duduk berjalan merata-rata tak balik-balik lagi kan, ataupun kita mungkin sembang-sembang kosong. Benda tu benda-benda yang kita sebenarnya boleh tambah baik sahaja.
iaitu dengan kita memperbanyakkan doa. Itu kegembiraan yang tak ada pada ketika waktu lain, melainkan pada orang yang berpuasa saja. Itu kegembiraan atas dunia. Adapun kegembiraan ketika mana liqa'i rabbih, bertemu dengan Tuhan tu, apa dia maksud dia? Nanti pada hari kiamat akan dibentangkan surat amalan kita ni, akan ditunjukkan, antaranya adalah pahala berpuasa kita. Seronok tak time tu? Atas dunia tak nampak kan pahala ni. Nanti bila kita mati esok, bangkit hari kiamat, Allah akan tunjukkan amalan kita, amal soleh kita, antaranya puasa ni lah. Maka dia menjadi kegembiraan kepada orang-orang yang berpuasa di atas dunia ni. Ini antara maksud hadis. Maka di hujung hadis tu Nabi sebut kata as-saumu wija, dan puasa itu adalah perisai. Perisai apa maksud dia? Puasa itu adalah melindungkan daripada syahwatnya. Sebab tu dalam kitab ni kita kata apa? Untuk memelihara kemaluan adalah dengan berkahwin. Sebab Nabi pesan pada para pemuda, antaranya di depannya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan hadis ini, dia kata Nabi SAW sebut, ya ma'syaras syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, siapa di kalangan kamu yang mampu al-ba'ah. Ba'ah ni maksud apa? Al-ba'ah tu dari segi bahasa maknanya jima'. Orang pemuda ni bila sampai masa dia mampu jima'. Jima' tahu jima'? Ataupun dengan maksud lain istita'ah, dia mampu untuk membiayai pernikahan dia. Pendek kata, kalau orang kita kata dia ni dah boleh berdikari dah, atau kata dia ni dah boleh dah bina masjid ni, dah boleh kahwin lah maksud dia, dah mampu nak berkahwin. Sampai peringkat ni Nabi kata, wahai pemuda, kalau kamu mampu berkahwin, falyatazawwaj, maka berkahwinlah. Hukumnya sunat. Kerana apa perkahwinan itu? Kata Rasulullah, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Perkahwinan ini dia boleh menundukkan pandangan mata dan memelihara faraj, kemaluan. Ni Nabi sebut ni. Sebab tu kitab ni, pengarang kitab kata apa? Kahwin ni penyelesaian masalah. Mana kalau kita ni satu orang yang syahwat tidak terkawal, maka berkahwinlah. Tapi saya ingat semua ni kahwin dah kot. Takut seruan saya ni maksud lain ni. Maka berkahwinlah. Dan sekiranya kamu tidak mampu berkahwin, maknanya belum sampai masa lah untuk dia berkahwin. Nabi kata apa? Nabi kata fa'alaihi bis-saum, puasalah, berpuasalah. Kerana apa? Fa'innahu lahu wijaun, kerana puasa itu adalah perisai. Maka Islam satu agama yang menawarkan solusi kepada permasalahan akhlak, keruntuhan akhlak, sumbang mahram, zina, pelacuran, apa lagi, semua yang menyebabkan salah guna kita kepada anggota yang baik ini, itu kemaluan, iaitu dengan cara berkahwin. Kalau tidak mampu berkahwin, maka perbanyakkanlah berpuasa, kerana puasa itu kata Rasulullah adalah wijaun, adalah perisai yang membendung syahwat kita. Betul, orang yang kurang makan dia, maka akan kuranglah syahwat dia. Sebab tu kita balik tajuk kita sebut apa tadi? Bila terlalu kenyang menyebabkan ia meningkatkan syahwat seseorang. Itu maksud kepada apa yang kita bincangkan sebelum ini. Wallahu a'lam. Jadi setakat inilah kita berhenti. Jadi insya-Allah minggu depan pun rezeki Allah Taala kita sampai bulan Ramadan, maka ada kesempatan nanti kita sambung kitab kita pada anggota zahir tangan, insya-Allah. Baik, pasti banyak kekurangan dalam penyampaian, saya ampun dan maaf. Aku liqauli hadza, astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan ku bertawaf